Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda menonton Agenda Awani. Malam ini kita terus memberi tempuan kepada industri kreatif tempatan kerana seringkali kita menoleh ke barat untuk mendapatkan karya kreatif yang berkualiti dan juga teruja untuk kita tonton. Sedangkan di pihak sebelah sana, mereka lebih menilai dan juga memberi pengiktirafan kepada karyawan seni tempatan hasil kreatif mereka. Jadi malam ini kita ingin bercakap tentang filem karyawan tempatan Geran yang ditayangkan Oktober 2019 walaupun sudah 2 tahun ditayangkan, tetapi filem karya Ariel Abu Bakar ini terus melakar pencapaian dan juga kecemerlangannya tersendiri. Jadi untuk malam ini saya nak bersama dengan pengarah bagi filem ini, Ariel Abu Bakar. Kalau diikutkan, saya tahu ramai yang sudah bagi peminat industri kreatif secara khususnya, mungkin ramai yang sudah maklum mengenai kabar berita yang cukup gembira bagi filem Geran ataupun judulnya Sled Warriors Deed of the Death, yang mana bakal ditayangkan di Amerika Syarikat melalui platform digital Hayah. Mungkin sebagai permulaannya, selain daripada kita bercerita tentang dapat menembusi pasaran platform digital Hayah pada 4 Juni, saya dikabarkan juga adalah beberapa lagi pencapaian yang cukup membanggakan. Antaranya pernah meraih anugerah Daniel Aircraft Festival Film Asia New York tahun lepas. Tahun lepas juga filem yang sama dikategorikan sebagai 20 filem terbaik Asia Tenggara dan juga tangga ketiga dalam senarai 10 filem terbaik seni bela diri di Asia tahun lepas. Ketiga-tiga pencapaian terbaik ini tahun lepas, tahun ini yang saya maklumkan pada awal tadi. Ariel Abu Bakar, sebelum kita nak bercerita lanjut tentang pencapaian ini, sewaktu membuat filem ini 2 tahun lalu, pernah tak terfikir bahawa filem Kerdil Ariel Abu Bakar ini boleh pergi ataupun boleh perjalanan pencapaiannya cukup tinggi sehingga dapat melakar sejarah sehingga ke peringkat antarabangsa? Assalamualaikum. Sebenarnya saya tak pernah terfikir pun masa buat filem ni. Buat filem ni sebab saya rasa Malaysia kena ada satu filem yang ada identiti. So saya punya misi tu untuk memperkenalkan ataupun menarik perhatian anak muda untuk belajar silat sebenarnya. Dan untuk kita buat untuk kita punya negara dulu. Maknanya bila kita misi kita tu tercapai, barulah kita rasa puas hati kan. Tapi masa hari tayangan apa semua tu adalah fenomena yang orang pergi ke sinema dengan berpakaian busana, anak muda pakai tengkolok pergi tu, maknanya misi tu tercapai. Cuma dia punya publicity untuk satu Malaysia tu agak kurang dan kita orang pun dah tak ada kos untuk pemasaran kan. Dan kita cuba yang sedaya mungkin. Tapi bila orang luar nampak benda tu, so dia invite untuk masuk dia punya festival. Maknanya New York Asian Film Festival tu panggil untuk filem tu untuk ditayangkan dekat sana. So kita tak pernah apply ataupun pergi cari untuk masuk festival ke apa macam selalu orang buat kan. Tapi saya punya ni orang luar DM untuk ambil filem tu untuk screening, lepas tu baru dia decide untuk masukkan dalam festival. So saya tak terfikirlah untuk sampai ke tahap yang sekarang ni, sampai nak tayang dekat sana, dekat dia punya platform USA kan. Semua orang banyak orang-orang industri ni banyak misi dia ke Hollywood kan, USA lah, ke Amerika Syarikat kan. Tapi ni maknanya rezeki dan pengorbanan tim saya sebelum ni yang bersama dengan saya lah, berjuang untuk memperkasakan, melestarikan seni silat tu ke peringkat antarabangsa. Sebelum kita nak bercakap tentang kosnya, tentang publicity-nya dan juga jalan yang telah pun dibuka untuk filem Geran untuk menembusi pasaran Amerika Syarikat, tetapi untuk waktu ini, sesiapa yang dah menonton filem Geran,
contohnya saya lah, bila saya dah menonton filem Geran ni, banyak elemen-elemen yang saya lihat sangat dekat dengan masyarakat Melayu ataupun masyarakat Timur secara khususnya. Kita tahu bila cakap tentang tanah ataupun warisan pusaka tanah cukup dekat dengan Melayu. Juga berkaitan dengan seni mempertahankan diri seperti silat. Kenapa elemen-elemen ini ingin ditonjolkan? Apa sumber inspirasi yang sebenarnya untuk Ariel garapkan dalam naskah Geran pada kali ini? Sebenarnya saya buat filem ni bukan untuk semata-mata orang Melayu. Sebenarnya isu-isu dalam filem Geran tu sebenarnya isu untuk semua kaum. Pasal isu harta benda ni semua sebenarnya bukan pasal Melayu semata-mata. Tapi saya ni orang Melayu, so maknanya kita kena ada jati diri. Maknanya kita kena letakkan dalam filem kita tu filem yang orang boleh nampak ini Malaysia. Sebab tu saya rasa saya pilih kekeluargaan, aksi, ada agama sikit dengan warisan budaya kan. Maknanya benda tu memang dekat dengan masyarakat kita sebenarnya. Dan kaum lain pun boleh tengok filem ni dengan fikiran yang terbuka. Maknanya dia orang boleh tengok dalam filem ni sebenarnya isu dalam filem ni bukan semata-mata isu Melayu. Maknanya isu ada Cina pun ada isu harta pusaka, India pun ada isu tanah pusaka apa semua tu. Sebenarnya isu tu terlalu universal. Semua orang akan lalui benda tu. Kan? Cuma saya buat dalam bentuk filem yang nampak identiti Malaysia. Ada satu bangsa nama dia Melayu, kan? Kalau India dalam Malaysia, so dia boleh letak culture dia dalam dalam filem tu nak melambangkan kita ni ada Malaysia ni ada identiti sebenarnya, bukan kita kecilkan skop tu kepada satu-satu bangsa ataupun satu-satu suku kaum tu. Mungkin boleh dikongsikan kepada kami bagaimana untuk menyelitkan elemen ataupun mengangkat tema seni silat, seni mempertahankan diri silat dalam filem Geran ini. Mungkin ada kajian-kajian yang dilakukan sebelum membuat filem ini. Mungkin boleh dikongsikan berkaitan dengan seni mempertahankan diri silat. Sebenarnya kita kalau nak buat satu filem tu kita kena tahu tujuan filem tu dibikin untuk apa sebenarnya. Bukan semata-mata kita buat tu atas dasar collection ataupun duit ataupun apa-apa misi lah. Maknanya misi yang lari daripada seseorang yang nak buat filem. Buat filem dia salah satu benda yang kita kena fikir, kena tahu kesan dia. Kalau kita buat filem ni, kesan dia untuk masyarakat apa? Apa yang kita nak sampaikan kepada masyarakat? Kalau sekadar buat filem untuk mengisi masa lapang ataupun untuk sekadar ada kerja ataupun sekadar untuk nak cari keuntungan yang sampai kita tak boleh fikir misi dia orang buat filem tu apa. Sebab keuntungan tu datang bila kita ada produk yang bagus, maknanya dia ada perjalanan yang seterusnya lah, kan. So saya rasa kajian ataupun sesuatu filem yang nak dikeluarkan tu mesti kena ada soul lah, maknanya ada misi atau visi yang untuk masyarakat sebenarnya. Sebab filem adalah salah satu saluran untuk kita bagi tahu masyarakat, educate masyarakat, ataupun salah satu untuk membawa satu pandangan untuk masyarakat tu berfikir. Dan apa yang ada pada masyarakat, kita kena Malaysia ni ada apa kalau kita buat filem, kan. Kalau kita buat filem Malaysia ni ada apa sebenarnya, apa yang kita nak buat, yang kita sayangkan negara, kan. Tapi kebanyakan kita buat filem tak nak, kita tak fikir gitu, hanya sekadar hiburan kosong. So tak ada, rugi kan. Sebab peluang untuk jadi pembikin filem ni bukan semua orang boleh jadi pembikin filem, kan.
kan. Hmm. Tu kita kena gunakan kepakaran ataupun idea kita ataupun apa yang kita nak sampaikan kepada masyarakat dan apa yang kita boleh contribute untuk masyarakat supaya sayangkan negara ataupun sayangkan warisan dan budaya. Mhm. Aril, kalau tak salah saya sebelum ni Aril pernah berkongsi tentang pembikinan filem ni tak sampai mungkin dalam kira-kira 700,000 kos secara keseluruhannya. Tapi saya pasti untuk filem yang hebat bukan bersandarkan semata-mata berkaitan dengan kos dan juga produksi yang besar. Mungkin boleh dikongsikan muafakat penerbitan dan juga produksi yang kukuh juga diperlukan untuk menghasilkan satu naskah yang cukup hebat. Dari segi ataupun dalam produksi untuk menghasilkan karya hebat seperti Geran ini, mungkin dia boleh dikongsikan di sebalik tabir. Mungkin tak ramai yang tahu susah payah jerih perih orang-orang yang terlibat dalam produksi perfilman. Sebab tadi pun dah dikatakan kalau orang nak buat filem, semua nak buat filem. Kalau nak buat filem, semua fikir untung. Tetapi susah payah jerih perih ataupun nilai moral yang ingin ditonjolkan dalam filem ni mungkin tak ramai yang nak ambil tahu. Sebenarnya perjalanan untuk buat filem ni, perjalanan saya tu kalau fikir balik tu memang payah lah kan. Sebab saya nak buat filem tu sampai hari tayangan tu dia punya duration untuk buat filem tu 5 tahun sampai filem tu siap. 3 tahun pre-pro, buat skrip, lepas tu cari funding kan. Dan dalam tempoh 3 tahun tu memang tak ada orang yang berminat dan masa tu pun kita hanya sekadar seorang sinematografer kan, bukan director kan. So orang macam semangat nak buat tapi rupanya semua tu hanya harapan palsu dan kita teruskan juga. Dan dalam 3 tahun sebelum saya start nak buat filem tu, saya decide akan pakai saya punya 100% saya punya fund sendiri, dan saya call kawan-kawan saya yang berminat yang pernah bekerja dengan saya sebelum ni untuk terlibat bersama. So saya jumpa macam dalam filem tu kita ada Koharullah yang menjadi Watak Ali, dan kita ada Azlan Komeng yang jadi Kaha yang dia akan koreo filem tu untuk action, dan dia pun involve dalam produksi dah banyak tahun dan dia rasa filem tu yang mengetengahkan silat. Dia seorang stuntman yang tak dapat full nak keluarkan apa yang dia ada dalam sepanjang dia dalam industri. So dia keluarkan dalam Geran. Dan saya punya Koharullah ialah seorang juara dunia, 3 kali juara dunia main silat. Tapi orang kita tak nampak potential orang yang ada martial art ni untuk pergi ke layar perak. Semua orang ke layar perak ni mesti orang-orang yang ada rupa bentuk kan, ada cantik rupa paras kan, bakat tu jadi nombor 2, nombor 3. So saya rasa saya kena buat sesuatu dan saya kena korbankan sesuatu untuk kita grow semua orang yang ada dalam filem tu menjadi sesuatu benda yang baik lah, yang beri manfaat dekat masyarakat. So saya rasa saya pilih silat tu sebab silat orang kita sendiri tak nak angkat. Dia angkat takkan silat ni hanya untuk sukan kan. So dalam filem ataupun apa-apa drama TV, kita terlalu kurang yang mengetengahkan seni silat tu sendiri. Walaupun ada martial art sendiri, tapi kita lebih ambil reference daripada orang luar. Bagi saya lebih nampak orang kita lebih baik untuk kita jadikan satu naskah yang baik, bukan kita ambil tiru daripada negara-negara luar sebenarnya.
Okey, baik, kembali dalam agenda awal ini kita masih lagi ditemani oleh seorang karyawan anak tempatan yang cukup hebat, Ariel Abu Bakar, kerana Ariel adalah pengarah filem Geran ataupun judulnya Silat Warriors Deed of the Death, kerana dikabarkan 4 Jun ini akan ditayangkan di Amerika Syarikat secara atas platform digital Hayah. Okey, kalau di awal tadi kita dah bersembanglah bersama Ariel berkaitan dengan perjalanan untuk membuat filem ini, kenapa seni silat dijadikan nilai dan juga moral yang ditonjolkan dalam filem Geran ini. Tetapi untuk waktu ini sudah menembusi pasaran Amerika Syarikat, menerusi platform digitalnya. Apa lagi selepas ini buat Ariel dan juga rakan-rakan? Kita orang masih dalam keadaan yang masih terfikir apa lagi nak buat lepas ni. Maknanya sebenarnya kita orang dah ada plan, tapi plan ni tersangkut dengan pandemik ni. So kita akan concentrate dengan Walid untuk next movie. So benda yang misi kita sama, cita-cita masyarakat, cita-cita terpencil lah, maknanya cita-cita yang jarang keluar dekat TV kita. So saya akan ambil isu-isu tu lah, isu-isu semasa, isu-isu kemanusiaan, isu-isu pendidikan. So tapi saya still ada filem tadi mesti ada action lah, maknanya saya akan carry silat dalam saya punya karya. Bila Ariel membawa filem negara di pentas antarabangsa, sudah tentu ada respon dan juga maklum balas daripada rakan-rakan di luar negara. Bagaimana, mungkin boleh dikongsikan apa maklum balas juga reaksi dan juga respon bila mana mereka menonton? Mungkin ada yang pertama kali mengenal, tahu tentang seni silat secara peribadi bagi mereka. Mungkin boleh dikongsikan apa pandangan mereka tentang silat secara khususnya? Saya rasa macam bila orang luar daripada Nusantara cerita pasal silat, dia orang nampak, dia orang tak tahu yang Malaysia ni ada silat. Sebab dia rasa silat tu daripada negara seberang. So saya rasa saya agak sedih kan, sebab baru ni tahun lepas pun Malaysia diiktiraf sebagai apa, silat tu UNESCO dah iktiraf silat tu tanah Melayu punya, Malaysia punya kan. So saya rasa macam orang luar tak boleh nampak, tak tahu yang kita ni ada satu khazanah yang istimewa dalam negara sendiri kan. So orang luar daripada Nusantara terkejut, maknanya diorang rasa macam wah, Malaysia ada satu masyarakat yang diorang rasa macam semua dalam cerita tu real. Tak ada tipu-tipu ataupun benda tu macam nampak create kan. Maknanya fighting tu realistic. So diorang rasa macam lepas tu sebab tu diorang akan compare filem ni dengan satu filem seberang. So saya rasa filem seberang memang jiran kita memang hebat lah, sebab dia orang ada sokongan yang betul kan, dia orang ada bajet yang betul dengan action dia yang memang dia orang enhance banyak benda lah kan. Tapi kita buat dengan cara yang terlalu ketat dan terlalu mengikut lembaga penapisan filem. So kita tak boleh terlalu heavy punya action apa semua, tak boleh terlalu banyak ada percikan darah ke apa yang terlalu ekstrim kan. So kita ada kawal benda tu. Tapi dia orang rasa macam kalau dengan bajet yang kecil yang tapi boleh buat filem macam ni, dia orang rasa macam kagum lah. So saya rasa macam saya terkejut lah, maknanya dia orang boleh terima filem kita kan. So saya dan dia orang kaji filem tu daripada first shot sampai end shot. Maknanya dia orang tengok shot tu dengan bahasa-bahasa yang dia orang study kan. Dia orang festival punya orang, dia ada dia punya kelas-kelas dia kan. Dia bila dia tengok filem tu bukan sekadar dalam setting tu, dia orang akan tengok shot tu kan. Shot tu kena dengan filem tu ataupun tak. So dia orang ada berceritalah pasal agama, orang yang bersilat ni mesti kena pandai beragama ke kan. So dia kaji orang luar, orang yang bukan Islam tanya pasal agama
dalam filem tu. Padahal saya tak adalah tunjuk filem tu macam orang tu alim sangat ke apa kan. Cuma kita ada tunjuk simbol-simbol yang menunjukkan seseorang tu ada agama lah kan. Walaupun dalam keadaan tersepit ataupun ni, dia ada jalan dia yang mana dia ada Tuhan kan. Tapi dia orang kaji benda tu. So saya rasa macam kita ingat dia orang tengok action semata-mata, tapi dia orang ada benda yang dia orang cari dalam satu filem tu. Ariel, daripada apa yang Ariel kongsikan, kalau boleh disifatkan, maknanya pemain industri di luar lebih menghargai ataupun penerimaan mereka lebih berbanding dengan masyarakat ataupun penonton tempatan, kerana mungkin mereka nak ambil tahu tentang budaya dan juga warisan bagi masyarakat tertentu. Kalau bercakap tentang silat, sudah tentu kita kaitkan dengan masyarakat Melayu. Tetapi untuk waktu ini, mungkin boleh dikongsikan. Saya tahu geran yang pertama 2 tahun lalu masih lagi boleh ditonton secara atas talian. Ada perancangan untuk selepas ini geran nombor 2 ataupun mungkin boleh dikongsikan kalau geran 1 mendapat reaksi dan juga sambutan yang cukup hebat, geran 2 mungkin ada tambah baik elemen dan juga mungkin boleh dikongsikanlah sedikit apa yang boleh kita nantikan untuk sequel, kalau ada sequel lah untuk geran nombor 2 ni. Geran nombor 2 dia ada apa panggil satu kos yang agak besar sebab saya akan shoot di sini. Kalau siapa yang tengok geran yang sekarang ni, dia ada end dia tu dekat ada luar negara kan. So kita ada plan untuk shoot luar negara dan kita ada collaboration lah daripada negara luar dengan negara kita kan. So misi saya sama. Saya still nak bawa kita punya warisan budaya ataupun kita bawa Malaysia tu orang kenal yang kita punya filem yang bagus. So kita punya filem yang ada identiti, bukan kita tiru filem orang. So saya still carry semangat tu. Saya nak orang tahu yang kita boleh pergi luar, kita boleh bawa kita punya culture ataupun budaya ni pergi luar. Maknanya dia orang nak tengok kita jangan buat filem yang tiru filem luar kan. So filem kita banyak tiru filem luar. So saya rasa kita kena ubah ataupun kita kena ada satu target ataupun ada satu sepakat kan. Filmmaker ni kena ada satu sepakat untuk keluarkan filem-filem yang bagus dan boleh pergi luar. Dan plan saya geran 2 dan paling dekat sekali saya rasa sebab geran 2 mempunyai kos yang agak tinggi. So saya akan start dengan Walid dulu. Filem Walid dalam proses skrip, penambahbaikan skrip, dan saya rasa habis kita punya lockdown ni, insya-Allah saya nak start tu dulu. Pun still sama, saya bergerak dengan cara independen dan belum ada yang mau beri sokongan yang macam selalu kan, macam filem lain. So saya akan gerak sendiri dan kita akan keluarkan filem tu dengan apa yang saya ada sebelum ni. Maknanya apa hasil collection saya tu saya kembalikan dalam filem tu. Maknanya saya akan buat filem tu untuk tim-tim grant saya akan involve dalam filem Walid tu. Hari kita tak banyak masa dalam 2 minit yang terakhir ini, mungkin kita melihat kepada realiti dan juga cabaran semasa. Kita bercakap tentang pandemik COVID-19, sudah tentu antara golongan yang terkesan adalah mereka yang terlibat dalam industri kreatif secara khususnya. Tetapi kita tahu dalam tempoh yang cukup mencabar dan cukup sukar ini, ramai rakan-rakan dalam industri kreatif terpaksa rehat dalam mana kita bercakap tentang impak pandemik COVID-19. Tetapi kalaulah kita melihat daripada bagaimana karya seperti geran, karya Ariel ini dapat menembusi pasaran Amerika Syarikat melalui platform digital, iktibar pandemik. Kalaulah kita tak dapat melakukan secara tradisional, tidak dapat membawakan hasil kreatif ke pawagam seperti sebelum ini, tetapi kita ada platform digital ya. Mungkin apa selepas ini harapan dan juga mungkin boleh dikongsikan apa yang diinginkan oleh pemain industri tempatan untuk mereka bangkit semula selepas ini, ataupun pasca pandemik selepas ini?
Saya rasa sekarang ni masa yang sesuai untuk pengkarya ataupun filmmaker ataupun producer yang tersangkut dengan apa pandemik COVID-19 ni. So diorang ada masa untuk keluarkan naskah yang baik. Maknanya orang-orang penulis boleh tulis filem-filem yang ada manfaat ataupun benda-benda yang konten yang bagus lah untuk dikeluarkan lepas kita pandemik ni. Dah tak boleh syuting kan. So pengkarya kena lebih banyak berfikir ataupun jangan terlalu mengeluh ataupun terlalu stres kan dengan isu-isu yang saya tengok dalam timeline kadang orang stres sangat dengan keadaan pandemik ni. So maknanya orang yang berkarya ni dia kena berfikir, jangan terlalu banyak sangat menulis di Facebook yang bukan-bukan kan. So saya rasa saya nak mengajak semua pengkarya ni jadi orang yang boleh berfikir di luar kotak ataupun boleh bagi pandangan yang lebih baik daripada kita protes ataupun keluarkan kata-kata yang tak best untuk melambangkan kita industri filem ni terlalu low class kan. Kadang-kadang keluar statement yang kurang menarik. So saya rasa bila kita dah ada terdedah dengan banyak platform digital, so peluang untuk pengkarya-pengkarya ni untuk berkarya tu masih ada. Maknanya walaupun kita tak boleh pergi ke sinema, tapi kita boleh keluarkan filem ke platform-platform digital yang sekarang ni terlalu banyak. Tapi kita kena pilih lah platform digital tu yang betul ataupun yang betul-betul ikut apa yang government letak secure kan. Benda tu kadang dia orang keluar dekat platform digital, pirate pun keluar. So orang filem akan rasa bila keluar pirate, orang filem akan rasa tak best lah sebab benda tu untuk dia orang survive kan. Maknanya bila keluar ni dah tak ada orang curi. Maknanya kena ada satu akta ataupun satu agensi yang pergi bantras cetak rompak ni. Saya rasa saya risau sebab saya ada keluar satu platform tak sampai seminggu masa lepas tayangan tu keluar dah dekat pasar malam kan. Filem tu dah bukan ada collection tapi bila keluar dari platform digital yang tu risiko dia. So saya rasa kena ada satu agensi yang betul-betul memperketatkan masalah cetak rompak ni. So industri filem akan rasa lebih secure dan selamat untuk keluarkan ke platform-platform digital yang lain. Sebab kalau kita tengok platform luar dia ada security yang kita nak print screen pun tak boleh. Maknanya kita nak record. Maknanya dia ada satu security yang kuat lah. So kita kena ada benda tu saya rasa. Dan tu lah harapan saya, orang filem kena bersabar banyak-banyak. Dan kita cuba keluarkan idea-idea yang bagus. Sementara kita tak boleh nak keluar syuting, kita menulis ataupun kita fikirkan idea-idea yang bagus untuk kita punya industri. Okey, baik, terima kasih kepada Aril Abu Bakar. Aril adalah pengarah bagi filem Grant, kerana filem Grant ataupun judulnya Silat Warriors Date of the Death bakal ditayangkan di Amerika Syarikat melalui platform digital Hayah 4 Jun ini, dan sudah tentu ini adalah satu kebanggaan dan juga pencapaian cukup luar biasa bagi karyawan anak tempatan. Tahniah sekali lagi untuk Aril. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini. Ini adalah agenda awani. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.